Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najib binti Muhammad Saimi, bernombor bateri 4201001331. Okey, hari ini saya bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan satu tajuk, iaitu masalah pembuangan bayi dalam kalangan masyarakat yang menyebabkan runtuhnya akhlak dalam diri. Okey, pertama sekali, seperti yang kita tahu, sesungguhnya mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Maksudnya, menutup dalam maksiat itu lebih baik daripada merawat penyakit yang timbul akibat daripada gejala maksiat yang berlaku. Kita tengok firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Okay, sebelum ni kita sering kan dengar bincang pasal permasalahan sosial seperti tentang seks bebas, pergaulan bebas, minum arak, dadah, bosia, rempit, semua pencabulan dan lain-lain kan. So sekarang kita dah dengar masalah pembuangan bayi ni pula meningkat dengan drastik berdasarkan statistik pembuangan bayi. Seperti yang kita sedia maklum, kes pembuangan bayi merupakan bayi yang telah dibuang oleh pasangan yang melakukan perbuatan zina ini dan mengandung anak luar nikah. Oleh sebab tu, mereka kebanyakannya akan mentarget ataupun mencari tempat seperti tempat pembuangan sampah, longkang, lubang, tandai, tempat awam seperti masjid, tanda awam dan sebagainya untuk membuang bayi tersebut. Okey, jika kita lihat pada pandangan yang diberikan oleh Anita Yahaya, iaitu pada 2007 pula, dia mengatakan pengguguran dan pembuangan bayi membawa maksud penamatan proses kehamilan sebelum cukup bulan, iaitu selama 9 bulan untuk manusia seperti biasalah, yang mengakibatkan kemusnahan janin. Okey, hukuman yang dikenakan pada pesalah pula kurang berat yang mengakibatkan pergalakan kes-kes pembuangan bayi ini. Apa yang selalu dibuat ialah ibu bapa mangsa bayi yang dibuang tidak dikesan dengan bersungguh-sungguh sehingga masalah penjagaan bayi ini diserahkan bulat-bulat kepada pihak hospital dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Hukuman yang dikenakan pula hanya penjara dan denda yang mampu dilaksanakan oleh pesalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akilah binti Safian, nombor metrik 4201004861. InsyaAllah saya akan menerangkan mengenai statistik pembuangan bayi di negara Malaysia mengikut negeri. Merujuk data yang diambil daripada JKM dan Polis Diraja Malaysia menunjukkan di negara kita akan ada pembuangan bayi ini berlaku setiap 3 hari, sama ada ianya dijumpai dalam keadaan mati ataupun dalam keadaan yang masih hidup. Seterusnya, berdasarkan statistik oleh Bahagian Siasatan Seksual Peneraan dan Kanak-kanak PDRM, terdapat sebanyak 577 kes pembuangan bayi dan janin telah pun direkodkan antara Januari 2014 sehingga 2018. Berikut menunjukkan statistik pembuangan bayi yang berlaku di Malaysia mengikut negeri dari tahun 2014 hingga 2018, yang mana negeri Selangor mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu 135, manakala Sabah 67, Johor 62, Kuala Lumpur 62, Kedah 42, Perak 35 dan Pahang 33. Statistik pembuangan bayi daripada pasangan yang berkahwin dan tidak berkahwin daripada 2014 hingga 2018, iaitu pada 2014 pasangan yang berkahwin 16%, tidak berkahwin 3.8%. 2015 berkahwin 15%, tidak berkahwin 3.8%. 2016 pasangan berkahwin 12%, manakala tidak berkahwin 3.8%. 2017 11%.
manakala tidak berkahwin 3.6%. Kemudiannya 2018 7% tidak berkahwin dan 2.1% tidak berkahwin. Jelaslah di sini bahawa kadar pembuangan bayi di negara kita masih lagi di tahap yang sangat membimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Muhammad Farid, memegang nombor matrik 4201000731. Antara punca-punca berlakunya kes pembuangan bayi ialah kurangnya didikan agama. Kurangnya didikan agama ini akan menyebabkan mereka akan melakukan apa-apa sahaja yang tidak berlandaskan agama. Jika kita lihat, akhir-akhir ini, kesedaran dan semangat beragama ini tersebar luas tetapi tidak diamalkan oleh setengah masyarakat yang tidak peduli akan didikan agama, terutamanya dalam kalangan remaja. Didikan agama ini sangat penting terutamanya dalam kalangan remaja kerana remaja ini bak kata orang ianya berdarah muda dan ingin mencuba sesuatu perkara tanpa berfikir panjang. Jika didikan agama ini tiada, maka huru-haralah kehidupan kita dan masyarakat akan sentiasa untuk melakukan perkara-perkara yang buruk dengan melakukan maksiat sana sini sehingga hilangnya rasa malu dalam diri. Selain itu, punca kes pembuangan bayi ini juga disebabkan oleh faktor perkahwinan yang mana mereka tidak ada rasa tanggungjawab dalam membesarkan anak-anak mereka. Dari segi faktor ini, kita boleh lihat adalah apabila mereka sudah memasuki bahtera perkahwinan, mereka mempunyai anak tetapi mereka tidak mahu bertanggungjawab untuk menjaga dan membesarkan anak-anaknya. Malah, mereka sanggup membuang bayi tanpa rasa bersalah. Dan disebabkan itu, ia akan memberi impak yang negatif kepada diri dan masyarakat. Seterusnya, punca yang ketiga ialah disebabkan oleh keruntuhan institusi keluarga Islam yang mana ibu bapa kurang memberi kasih sayang terhadap anak-anak sehingga terpengaruh dengan rakan sebaya dan persekitaran. Contohnya, ibu bapa yang tidak mengawasi anak-anaknya kerana terlalu sibuk dengan pekerjaan. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut terasa sunyi dan terpengaruh dengan rakan sebaya. Bukan itu sahaja, pengabaian ibu bapa juga menyebabkan anak-anak berasa tersisih dan melakukan perzinaan tersebut. Punca yang terakhir dalam kes pembuangan bayi adalah disebabkan oleh faktor masyarakat yang mana masyarakat hari ini memandang rendah kepada pelaku. Contohnya, apabila mereka sedar atas perbuatannya, masyarakat mencaci, menghina sehingga pelaku tersebut berasa putus asa. Disebabkan itu juga ada yang sanggup membuang keluarga sendiri kerana tidak mahu untuk menanggung malu dan bayi tersebut dibuang di tong sampah, dalam kotak minuman dan sebagainya. Sedangkan kita tahu pembuangan bayi itu haram. Mengapa harus melakukan sedemikian? Di manakah belas kasihan anda? Di dalam surah Al-An'am ayat 150 yang bermaksud, katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhan kamu, iaitu janganlah kamu mempersekutukan dia dengan sesuatu. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah SWT, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikian itulah apa yang diperintahkan oleh Tuhan kamu kepadamu supaya kamu memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Aznirul Naim bin Abdul Aziz, memegang nombor metrik 4201004811. Saya akan meneruskan pembentangan kami hari ini di bawah subtopik langkah mengatasi. Kes pengguguran dapat ditangani dengan berbagai cara, termasuk melibatkan individu yang terlibat, khususnya remaja, institusi keluarga yang terlibat, terutama peranan ibu bapa, pendakwah yang terdiri dari anggota agama, termasuk badan dakwah dan pemerintah. Individu yang terlibat adalah mereka yang terlibat dalam masalah, terutamanya kes pengguguran. Mereka harus sedar dan berusaha untuk memahami bahawa apa yang mereka lakukan bertentangan dengan kesucian agama dan haram menurut undang-undang. Bayi pengguguran remaja berlaku akibat daripada pergaulan bebas yang terhad yang membawa kepada perzinaan dan akhirnya kelahiran anak-anak di luar nikah. Individu yang terlibat adalah mereka yang terjejas secara langsung oleh masalah tersebut, terutama dalam kes meninggalkan anak-anak, yaitu remaja. Mereka harus sedar dan bekerja keras untuk memahami bahawa apa yang mereka lakukan sudah melanggar kesucian agama dan tidak sah menurut undang-undang. Sebab mengapa orang muda mengabaikan anak-anak adalah perzinaan.
dan anak-anak yang dilahirkan itu di luar nikah. Di samping itu, sistem keluarga merujuk kepada peranan ibu bapa dalam mendidik kepribadian anak-anak mereka. Ibu bapa adalah orang yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Kain putih adalah anak dan kain putih itu direka oleh ibu bapa. Ibu bapa mesti menjadi orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka, terutama remaja, dan harus sentiasa mengetahui keberadaan mereka. Contohnya, dengan siapa mereka keluar, dengan siapa mereka bergaul, dan di mana tempat mereka keluar, apa yang mereka lakukan. Sifat ibu bapa yang sangat mempercayai anak-anak mereka sehingga membiarkan mereka keluar pada waktu lapang boleh menjadi sangat menarik. Sesungguhnya watak ibu bapa yang tidak menghiraukan anak mereka, mengabaikan peranan yang dimainkan oleh ibu bapa untuk mendidik kepribadian anak-anak mereka, dan khususnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak dalam menjalankan urusan dan perkembangan duniawi. Ibu bapa harus tahu bahawa anak-anak dan keluarga wajib dikawal atau dibayar. Tidak kira betapa sibuknya mereka, ibu bapa mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengembangkan kepribadian dan gaya hidup anak-anak mereka. Seterusnya adalah pendakwah dan institusi-institusi pendakwah yang lain harus berkolaborasi untuk melakukan kempen doa. Tidak hanya di masjid, tetapi di setiap lokasi, sesuai dengan lokasi. Sebagai penyokong kempen doa seharusnya adalah kementerian atau yayasan pemerintah yang bertanggungjawab dalam masalah agama. Di samping itu, terdapat sekumpulan orang beragama, isu pengguguran sangat memerlukan penyelesaian, termasuk badan dakwah. Dengan kata lain, pendakwah juga mesti mempertimbangkan bagaimana mengatasi masalah ini. Pendakwah dan agensi misi lain mestilah bekerjasama untuk menjalankan aktiviti solat, bukan hanya di masjid, tetapi di setiap lokasi, bergantung pada lokasinya sebagai penyokong gerakan solat. Seharusnya adalah jabatan pemerintah atau yayasan yang bertanggungjawab dalam urusan agama. Di samping itu, penyediaan pusat kaunseling, terutama bagi golongan muda yang kurang upaya, adalah cara untuk meredakan segala masalah sosial. Tidak dapat dinafikan bahawa usaha-usaha ini dilakukan, tetapi kehadiran dan sokongan semua pihak harus digandakan agar kejayaan mereka lebih efisien. Oleh itu, remaja mesti dimaklumkan mengenai risiko dan cabaran yang mungkin mereka alami ataupun yang mungkin mereka akan hadapi dalam situasi sosial. Inilah sebabnya mengapa kami meminta kerjasama yang serius dan peningkatan kerjasama dalam usaha untuk mengurangkan masalah ini, baik itu individu, keluarga, kelompok agama, entiti atau organisasi dakwah, masyarakat atau pemerintah. Sebenarnya, sepanjang usaha dan tindakan tidak dilakukan, akan ada banyak masalah yang timbul dan tragedi yang lebih mengerikan berlaku di Malaysia selagi isu pembuangan anak tidak ditangani. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Hayati binti Ishak yang memegang kad matrik 4201002171. Baiklah, kita akan teruskan kepada hadis yang berkaitan dengan kes pembuangan bayi ni. Okey, baiklah. Hadis pertama yang kita tengok tu adalah daripada riwayat Ibnu As-Sakir, yang mana dia berkata, barang siapa yang mempunyai anak kecil, hendaklah menjadi anak kecil terhadapnya. Yang kat sini yang kita tahu, seperti yang kita tahu, anak kecil ni dia suka macam mana? Dia suka manja-manja, dia suka main, dia suka yang berlemah lembut kan. Sebab kalau kita berkasar dengan dia sikit, mesti dia menangis. Jadinya yang kita tahu, anak ni adalah anugerah daripada Allah. Jadinya kita perlu melayan mereka macam mana diri diorang, diri mereka lah. Maknanya kalau diorang ni suka bermanja-manja, kita kena perlu manja-manjakan dia. Tapi kita bermanja biar ada batasnya. Maksudnya janganlah bermanja sampai dia tak tahu mana yang salah, mana yang betul, macam tu. Okey, kita pergi pula dekat hadis yang kedua. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Beliau berkata, tidak sempurna iman salah seorang antara kalian sehingga dia menyintai saudaranya sendiri seperti mana dia menyintai dirinya sendiri. Maknanya selagi kita tak belajar untuk mencintai, contohnya kita sayang diri kita sendiri, masih tak lengkap lagi iman tu. Jadi apa yang patut kita buat, kita perlu sayang orang lain macam mana kita sayang diri kita sendiri. Maknanya kalau betul-betul lah, kalau kita nak kaitkan dengan kes pembuangan bayi ni, kalau betul-betul lah orang tu dia sayang diri sendiri dan dia tahu untuk hargai orang lain, mesti dia tak akan berani nak sakitkan bayi tu. Mesti dia tak akan rasa macam patutkah aku buang. Dia mesti akan rasa macam tak boleh, aku tak boleh buang, walaupun aku tak nak anak ni, aku kena letak anak ni dekat tempat yang sepatutnya. Macam tu, maksudnya dia betul-betul kasih lah, walaupun dia tahu dia dah buat silap kan. Tapi walaupun dia macam mana cakap, walaupun dia masih lagi ada rasa kesian tu pun dah bagus lah, dia letaklah bayi tu dekat tempat yang sepatutnya. Macam tu. Lepas tu kita pergi dekat hadis yang ketiga. Dekat hadis ketiga ni adalah seseorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain diharamkan darahnya, harta benda dan kehormatannya. Maknanya kalau kita nak tengok lah, kan dalam kes pembuangan bayi ni apa yang terkorban adalah nyawa dia kan, nyawa bayi tu. Kita tahu nyawa tu adalah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah amanahkan untuk kita ni jaga. Jadi kita ni sebagai manusia tak berhak nak bunuh orang tu sesuka hati, nak rosakkan harta benda orang tu sesuka hati. Maksudnya kita tak boleh nak buat selamba kita je terhadap orang lain, sebab itu adalah hak dia, hak diri dia. Macam tu juga dengan bayi tu, walaupun dia masih lagi bayi, tak mampu nak buat apa-apa lagi, dia masih ada hak sebab dia seorang manusia, dia dah lahir pun kat dunia ni. Jadi kita sebagai, kalau contohnya sepatutnya kalau kita tak nak lah bayi tu kan, kita letakkanlah di tempat-tempat yang dia boleh hidup, dia boleh makan, dia boleh macam hidup macam orang lain. Tak patut pun kita bunuh dia macam tu. Kita tak berhak atas dia untuk kita buat macam tu. Macam tu. Kita pergi hadis yang seterusnya. Ni hadis ni kita biasa dengar. Dan dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Seperti yang kita tahu ni, yang la taqrabu zina yang selalu kita sebut kan. Kenapa Allah kata jangan dekat dengan zina ni? Sebab zina ni pun dah haram kan, Allah haramkan zina ni. Jadi Allah kata jangan dekat dengan zina. Sebab bila kita dekat dengan zina, bila dah termasuk dalam perkara zina tu, dan dia akan menghasilkanlah membawa kerosakan pada diri, pada orang lain. Jadi benda tu kita sepatutnya patuh. Maksudnya kita janganlah, kalau kita tahu benda tu yang boleh mendekatkan diri kita dengan zina, kita lari. Jangan kita duduk situ lagi, nak tengok apa benda pula jadi ni kan. Disebabkan tu lah yelah yang sama sekarang ni, macam kita tengok couple macam tu kan, mula-mula biasa-biasa, lama-lama luar biasa. Macam tu lah. Itu sahaja. Terima kasih. Apa yang kita dapat simpulkan kat tajuk ni, keruntuhan akhlak dalam kalangan rakyat Malaysia begitu membimbangkan, kita boleh nampak kan, dan boleh merencatkan kecemerlangan negara. Malahan jika benda ni tak ditangani dengan bijaksana serta perancangan yang teliti, pastinya akan mengancam keselamatan negara. Sebab apa? Sebab elemen-elemen keruntuhan akhlak ini boleh menjerumuskan seseorang itu ke arah kehancuran. Hal ini terang lagi bersuluh merosakkan nama negara serta akhlak dan juga jati diri yang tidak ada. Justru kecemerlangan yang dilakukan dan digembur-gemburkan pula ketika ini tidak memberi apa-apa makna sekiranya akhlak rakyat itu sendiri tidak seiring dengan agenda untuk mencemerlangkan negara dan bangsa. Inilah antara yang menjadi isu dan cabaran besar pemimpin dan semua pihak untuk menentukan negara dan juga rakyat benar-benar menepati kecemerlangan kemerdekaan. Akhir kata, setiap insan perlulah beringat-ingat pada diri bahawa Allah Maha melihat dan setiap tindakan yang kita lakukan dekat dunia ini bakal memberi kesan pada dunia dan di akhirat kelak. Sekian, terima kasih.